ialah sembahyang minta hujan. Apabila berhajat kita kepadanya. Sembahyang minta hujan ni bila kita berhajat kepada hujan. Kita tak berhajat kepada hujan, tak payah sembahyang lah. Umpamanya banjir duduk penuh, sembahyang minta hujan juga. Sembahyang minta hujan ni, iaitulah pada masa kemarau. Pada masa kita berhajat kepada hujan. Dan diulang-ulangi hingga turun hujan. Kita sembahyang beberapa kali. Sembahyang tak turun, kita sembahyang pula. Tak turun lagi, sembahyang pula. Begitulah seterusnya. Beberapa kali dibolehkan kita sembahyang. Kalau tak turun hujan pun kita kena sabar daripada Allah. Dan kita kena putus asa. Seperti iaitu 2 rakaat. Minta hujan ni 2 rakaat. Seperti sembahyang hari raya. Caranya seperti sembahyang hari raya. Dan waktunya seperti sembahyang hari raya. Waktunya macam waktu sembahyang hari raya. Itulah 11 kali. Pada afdalnya, pada lebihnya, maka harus dia sembahyang barang waktu, malam dan siang. Dia nak sembahyang waktu apa-apa pun tak apa. Malam pun boleh, siang pun boleh. Tapi yang afdalnya ialah waktu sembahyang hari raya. Dan lafaz niatnya, usalli sunnatal istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Dan sunat takbir pada sembahyangnya pada rakaat yang pertama 7 kali dan pada rakaat yang kedua 5 kali. Serupa dengan sembahyang hari raya juga. Dan baca antara 2 takbirnya. Antara 2 takbirnya baca seperti yang dibaca pada takbir antara hari raya. Iaitulah takbir. Takbir. Kemudian kita diselangi antara takbir itu dengan tasbih. Dan sunat dibaca istighfar pada awal khutbah yang pertama 9 kali dan pada khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Di mana ketika membaca khutbah lepas pada sembahyang kita istighfar sebanyak 9 kali. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua istighfar sebanyak 7 kali berturut-turut. Istighfarnya. Kalau sembahyang raya, kalau hari raya khutbahnya dengan dimulakan dengan takbir. Tetapi sembahyang minta hujan, khutbahnya dimulakan dengan istighfar. Dan lafaznya yang afdal, lafaz yang afdalnya ialah Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Dibaca dengan begitu. Dibaca dengan baris atas. Ada orang dibaca dengan Al-Hayyul Qayyum. Itu dari segi nahwunya tak berapa betul. Dari segi nahwunya tak berapa betul. Ramai orang baca begitu. Dah lama pun tak betul. Nak buat mana? Artinya Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa Al-Hayyal Qayyum wa atubu ilaih. Kerana Al-Hayya ini menjadi sifat kepada Allah. Begitu juga Al-Qayyumah menjadi sifat kepada Allah. Itu semua sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana Al-Azim sifat Allah Ta'ala, Al-Hayya pun sifat Allah Ta'ala, Al-Qayyum sifat Allah Ta'ala. Apabila Allah baris di atas, maka sifatnya baris di atas mengikut kaedah nahwu bahasa Arabnya. Macam Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Itu Al-Hayyu kerana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat kepada Allah kerana Allah baris di bawah. Maka begitulah juga dengan Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Itulah bacaan yang betul mengikut nahwunya. Aku beristighfar minta ampun akan Allah, Tuhan yang maha besar, yang tidak ada Tuhan malaikat ia, yang maha hidup, yang berdiri, dan aku bertaubat kepadanya. Di mana inilah istighfar yang baik yang kita baca pada masa khutbah sembahyang minta hujan. Tak ada orang ada keluar khutbah ni nak macam mana? Kita duduk ajar biasa per minit baca khutbah orang tukang buat. Maka kita tak ertilah nak baca khutbah dalam masalah ini, dalam perkara ini.
Dan sunat dibaca tatkala guruh dan kilat. Bila mari guruh, mari kilat, ini bila-bila masa je. Bukan musim kemarau saja. Bila-bila masa. Bila dah mari guruh dan kilat, sunat kita baca. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Sunat kita baca begitu. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bila mari guru, bila nampak kilat, sunat kita baca begitu. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Tuhan yang mengucap tasbih oleh guru dengan memujinya, dan mengucap tasbih juga oleh malaikat kerana takutkannya. Itu makna dia. Dan jangan mengikut matanya akan kilat. Jangan duduk tengok ke kilat itu. Dan sunat dibacanya tatkala hujan. Bila turun hujan, sunat kita baca Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah curahan hujan ini sebagai curahan yang memberi manfaat. Dan apabila kebanyakan hujan yang memberi mudarat dengan dia, bila hujan banyak berdoa lalu memberi mudarat pula sampai jadi banjir, dibacanya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wazzirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, hawalaina, jadikanlah hujan ini turun di sekeliling kami, wala alaina, dan janganlah menjadikannya bala ke atas kami. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, alal akam, turunkanlah ia di atas banggul-banggul tanah tinggi, wazzirab, tanah-tanah tinggi, wa butunil awdiyah, dan di cerong-cerong, wa manabitis syajar, dan di tempat tumbuh-tumbuhnya pokok kayu. Dan adalah setengah, itu sembahyang minta hujan. Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu dituntut berjamaah. Ada sembahyang sunat yang dituntut kita berjamaah, yaitu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih disuruh kita berjamaah. Dan witir pada bulan Ramadan dituntut supaya berjamaah. Dan sembahyang 2 hari raya dituntut supaya berjamaah. Dan sembahyang gerhana keduanya, yakni gerhana matahari dan gerhana bulan, dituntut supaya kita berjamaah. Dan sembahyang minta hujan dituntut supaya kita berjamaah juga. Dan yang lain daripada yang tersebut itu tiada dituntut berjamaah. Yang lain daripada itu tidak digalakkan kita berjamaah. Kalau sembahyang berjamaah pun sah juga, tak ada apa-apa, boleh sembahyang berjamaah sah, tetapi lebih afdalnya sembahyang seorang diri. Dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut berjamaah. Sembahyang yang tidak dituntut berjamaah, sembahyang tahajud, yaitu sembahyang malam kemudian daripada tidur. Dan sekurang-kurangnya sembahyang tahajud ini 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 28 rakaat, afdal daripada 2 rakaat, dengan niat tahajud dan lafaz niatnya usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan demikian lagi setengah daripada sunat, ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak, iaitulah sunat yang tidak ada sebab apa-apa. Sahaja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala, begitu saja je. Pada siang hari dan dari pada malam atau siang, sama ada pada malam atau siang, yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Di mana sembahyang sunat ini ialah sembahyang sunat semata-mata, yang tidak ada sebab, yang tidak ada waktu dan tidak ada nama. Sembahyang sunat, sahaja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan sembahyang sunat mutlak. Bukan nama dia mutlak. Mutlak ni makna dia semata-mata, dengan tidak ada sebab apa-apa. Umpamanya disebut dalam kitab fiqh air mutlak. Bila dikata air mutlak, bukan nama dia air mutlak, air susu, air teh, air ni, nama mutlak. Yang dikatakan mutlak ini ialah air saja. Air saja yang tidak dicampur dengan apa-apa. Inilah dinamakan air mutlak. Begitu juga sembahyang sunat mutlak, hanya sembahyang semata-mata. Sembahyang sunat semata-mata yang tidak ada waktu dan sebab.
bermula sembahyang sunat mutlak yang pada malam itu afdal lebih daripada sunat mutlak pada siang hari. Dan jika sembahyang pada malam diperbuat 2 rakaat, demikian lafaz niatnya, usalli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahaja ku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Maka segianya kita memeliharakan segala sembahyang yang tersebut itu barang yang sedapatnya. Istimewa pula pada sangat-sangat kita kerjakan sembahyang malam, terutamanya sembahyang waktu malam sangat-sangat disuruh, kerana ia terlebih sangat berat suatu atas nafsu, dan sesungguhnya dari ringan apabila dikekalkan atasnya. Bila kita mengekalkannya jadi ringan, dan sabar atas kepayahannya, dan dengan melawan akan hawa nafsunya pada permulaannya. Kemudian daripada yang demikian itu, jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia dengan Allah Azza wa Jal. Lama-lama akan jadi jinak dengan sembahyang, jadi ringan dengan sembahyang bila dia biasa. Dan manis munajat berhadap, dan lazat ia bersuci dengan Tuhannya. Dan pada ketika yang demikian itu, tiada kenyang seorang daripada berdiri malam. Istimewa pula berat atau segan, artinya tidak ada perasaan berat dan tidak ada segan, seperti barang yang jatuh setengah daripada orang yang solehin, seperti beberapa riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu, setengah daripadanya orang yang sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Ini adalah suatu riwayat yang dhaif, yang disanggah oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dhaif, tak boleh. Kita boleh amal sehingga lepas Malaysia tu pakai jaga tu sampai subuh. Nabi tak suruh buat sampai tangga ni. Kerana dalam hadisnya Nabi menyuruh sahabatnya sembahyang, tidur, kemudian bangun sembahyang. Inilah yang sabit dalam hadis yang sahih. Jadi pendapat ini bertentangan dengan hadis. Jadi kitab yang dikarang oleh manusia ni, bahasa dia dah lah, manusia ni ada kelemahan-kelemahan dia. Bukan Syekh Daud Patani saja. Siapa-siapa dia pun ada kelemahannya. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Maka dengan petunjuk mereka itu kita ikut, dan jika lemah daripada banyak, maka kerjakan sedikit barang kuasanya. Maka datang pada hadis bahawasanya orang yang banyak tidur malam itu datang pada hari kiamat faqir. Orang yang banyak tidur malam pada hari kiamat kelak, pahala dia sikit. Nak banyak mana dia sembahyang sikit, banyak tidur pada jaga. Dan orang yang banyak tidur menghilangkan berkah umurnya dan sia-sia waktunya yang ada mudanya. Ketahui olehmu, sedikit amal yang berkekalan terlebih baik daripada banyak yang putus. Kita buat amal yang sedikit tapi kekal, lebih baik daripada buat banyak lepas tu tak buat-buat. Lebih baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Yang terlebih kasih amal kepada Allah Ta'ala itu yang dikekalkan dia, dan jika sedikit sekalipun amal sikit. Dan sunat mengqadhakan sembahyang sunat yang tersebut itu apabila luput. Sembahyang sunat pun boleh qadha. Kalau orang tu dia tak ingat sembahyang witir, ini menjadi amalan dia lah, kebiasaan dia sembahyang witir, tiba-tiba tinggal sembahyang witir, maka dia boleh qadha. Kalau hak tak nak sembahyang witir, nak qadha macam mana? Nak pergi sembahyang witir siang, bukanlah dia lah. Ini orang yang biasa, dia sembahyang witir, sembahyang malam, tiba-tiba tertinggal, maka sunat dia qadha. Allahumma rzuqna waj'alna minal hafizina minal muhafizina wal muqimina as-salata al-mukhlisina liwajhikal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dan jadikanlah kami di kalangan orang yang memelihara dan mendirikan sembahyang yang ikhlas kerana wajahmu yang mulia, wahai Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah,
Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ayat yang kita baca ini adalah di antara ayat-ayat yang berhubung dengan jihad fi sabilillah, dengan jihad untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan berhubung dengan infak, iaitulah membelanjakan harta benda pada jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana membelanjakan harta benda ini adalah merupakan suatu perkara yang menjadi ujian yang hebat kepada manusia. Kerana kita dapati banyak di kalangan manusia kadang-kadang dia lebih sayang kepada harta dia daripada nyawa dia sendiri. Dia lebih sayang harta daripada nyawa. Dengan sebab itu kadang-kadang ada ayat yang memerintah supaya berjihadlah kamu dengan harta benda kamu dan nyawa kamu. Ada ayat yang begitu. Ini menunjukkan bahawa ada di kalangan manusia, bahkan ramai juga, yang meletakkan kepentingan harta benda lebih dari kepentingan nyawa. Dan di antara kerja meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala itu ialah memberi sumbangan harta benda bagi meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, bagi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kerana perjuangan untuk menegakkan Islam itu memerlukan harta benda, memerlukan sumbangan keuangan, dan ianya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya ada orang mengatakan bahawasanya Rasulullah tidak pernah memungut wang, tidak pernah memungut derma, tidak pernah memungut sumbangan daripada sahabatnya, orang sekarang dia yang melakukan kerja-kerja seperti itu, di mana orang yang mengatakan begini, sama ada dia tak baca sejarah Islam, ataupun dia baca dia terlupa, tak ingat, ataupun dia jahil, dan dia tidak tahu bahawa dia itu jahil berhubung dengan sejarah Islam, dan dia tak tahu berhubung dengan perkara ini. Di mana perbelanjaan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada peringkat Makkiyah sehinggalah peringkat Madaniyah, sehingga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai isteri yang kaya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, di mana banyak harta-harta dibelanjakan kerana meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Abu Bakar, seorang yang berada terjejas harta bendanya, di peringkat Islam itu ditekan dan ditindas. Dan begitu juga di Madinah, ketika tentera Islam memerlukan perbelanjaan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memberi sumbangan bagi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya ialah untuk perjuangan Islam fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi suatu ganjaran yang besar kepada orang yang membelanjakan harta bendanya fi sabilillah, kerana ianya amat menguji perasaan manusia, sama ada dia sayang kepada harta benda dia, ataupun mari niat-niat yang tidak baik, yang merupakan was-was syaitan di dalam hatinya. Kalau aku beri kepada perjuangan Islam, buat sedap orang lain saja, aku tak ada apa-apa. Ada macam-macam perasaan yang menjadi ujian kepada manusia. Dengan sebab itu, orang yang ikhlas di dalam membelanjakan harta benda fi sabilillah ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Maksudnya bandingan orang yang membelanjakan harta bendanya pada jalan Allah samalah seperti orang yang menanam satu biji benih, di mana tumbuh daripadanya 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai itu 100 biji,
maka ia menjadi 700 kali ganda. Ini adalah ganda yang diberi kepada orang yang berinfak fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ianya merupakan persediaan untuk persenjataan ataupun untuk menyediakan orang-orang yang tidak mampu, sehingga ia mempunyai kemampuan bagi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, ataupun apa bentuk sumbangan yang mempunyai tujuan dan matlamat bagi menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganggap orang-orang yang tidak membelanjakan harta bendanya pada jalan Allah adalah orang yang mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Apabila tidak ada sumbangan, maka akan cuailah tugas meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kaum itu meninggalkan jihad, maka akan turunlah bala kepada kaum itu. Kaum itu akan ditimpa bala yang menyeluruh, akan ditimpa bencana yang menyeluruh, yang merupakan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana mencampakkan diri dalam kebinasaan adalah perkara yang dilarang oleh Islam, perkara yang haram mengikut ajaran Islam. Dan begitulah juga perkara-perkara lain, umpamanya mencampakkan diri dalam kebinasaan apa bentuk, di mana kita makan, kita tahu makanan ni racun, kita tak boleh makan, haram. Kerana itu termasuk dalam mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Begitulah dengan hal-hal yang lain. Dan Islam telah meletakkan bahawasanya tidak menjalankan kerja jihad adalah mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Kalau ada di kalangan orang Islam yang mengatakan bahawa orang yang berjihad inilah yang membinasakan diri dia, yang meletakkan diri dia masuk jil, yang meletakkan diri dia kena hukum, yang meletakkan diri dia kena bunuh, yang meletakkan diri dia kena fitnah, tidakkah itu meletakkan diri di dalam kebinasaan? Itu adalah baca balik, baca dengan cara tak betul. Di mana bacaan di sisi Islamnya ialah bacaan yang dinilai dari segi akhirat, yang dinilai dari segi pahala dan martabat yang tinggi, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Seperti yang diriwayatkan bahawasanya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah memarah orang yang melarang, yang mencerca seorang tentera Islam yang merempuh ke dalam pasukan musuh sehingga ia dibunuh oleh musuh. Di mana orang ramai mengatakan tidakkah ia mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, sesungguhnya ayat ini diturunkan kepada kami sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Islam dan banyak orang yang masuk Islam. Lalu kami bercakap sesama kami, sekarang sudah ramai dah orang yang memperjuangkan Islam. Islam sudah menang. Oleh kerana itu lebih baiklah kita seruh ke orang lah, marilah kita sepakat pergi ke kebun-kebun kita balik, pergi ke kedai-kedai kita balik, dengan kita tidak menceburkan diri lagi ke dalam perjuangan Islam ini. Lalu Allah menurunkan ayat wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan berbelanjalah kamu pada jalan Allah dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan kamu hendaklah membaikkan amalan kamu. Kamu hendaklah membaikkan amalan kamu. Kamu sudah mengerjakan amalan, amalan yang kamu buat itu hendaklah baik, dan supaya ianya menjadi baik, menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu cari harta, harta adalah yang dihalalkan oleh Allah. Kamu hendaklah membaikkan amalan itu dengan mencari yang halal dan memberi sumbangan kepada apa yang disuruh oleh Allah. Kamu mencari ilmu adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu hendaklah membaikkan amalan, mencari ilmu itu dengan beramal dengan ilmu itu dan menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Dan begitulah dengan segala kerja buat yang baik yang dilakukan oleh kita, di mana kita hendaklah membaiki amalan itu dengan mengarahkan amalan itu kepada yang diradai oleh Allah dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin.
Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang membaiki amalannya. Orang-orang yang membaiki amalannya dengan mengerjakan taat, dengan membaiki niatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.